Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi untuk kali yang kedua. Insya-Allah kita sambung apa erti saya menganut Islam dari sudut akidah. Pergi ke poin nombor 3 ya. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa Rasul terakhir dari kalangan Rasul-Rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasulnya. Itu Suratun Nahli, muka surat 267. Ada Quran, buka Quran. Ayat 36, muka surat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah An-Nahl itu surah yang ke-16. Tengok dalam phone. Surah yang ke-16 ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Surah An-Nahl ayat 36.
Ni beriman dengan Rasul, beriman dengan Rasul. Saya mesti beriman, percaya, yakin kepada Rasul. Apa makna dia? Walaqad ba'asna, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan seorang Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, sesungguhnya kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Seruan Rasul itu ialah ani'budullah, sembahlah Allah dan jauhi taghut. Taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. At-taghut. Taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu abdikan diri kepada Allah, jauhkan dari taghut. Taghut tu berhala lah. Ani'budullah, hendaklah kamu abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Taghut ni asalnya dari perkataan tagha. Tagha. Taghin ya, tagha. Kalau nak buat contoh ayat, taghal ma, taghal ma'u, telah melimpahlah air. Air dalam cawan tu saya tuang, penuh dah tapi tuang lagi, itu dipanggil taghal ma. Dia panggil melampau. Taghut, orang yang melampau. Taghal ma. Faminhum man hadallah. Nabi seru mereka untuk sembah Allah, sembahlah Allah. U'budullaha, jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk. Faminhum man hadallah. Sebahagian dari mereka ada diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang Allah bawa turun ni kita panggil manhaj. Manhaj. Kalau bahasa cikgu kurikulum. Manhaj, agama. Manhaj. Manusia bila berdepan dengan manhaj, dengan agama ni yang Allah bawa tu melalui Rasul, manusia pecah tiga. Ni boleh tengok dalam surah Baqarah ayat mula lagi. Manusia apabila berdepan dengan manhaj Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala ni melalui Rasul dia Nabi kita Muhammad SAW, manusia berpecah jadi tiga. Ada yang beriman, ada yang beriman, ada yang kufur, kafir, ada yang munafik. Jadi pecah tiga.
Manusia bila berdepan dengan manhaj Allah Ta'ala, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Beriman, kafir, munafik. Pilihan ni lah, jangan duk pilih ni. Jadilah orang beriman, orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Ayat mengenai beriman ni tak banyak ayat. Dalam di awal Baqarah tu berapa? 5 ke gitulah. 5 Kemudian untuk orang kafir 2 ayat saja. Untuk memperkenalkan siapa munafik 13 ayat. 13 ayat di surah Baqarah tu. Nak kata bahayanya munafik. Orang beriman dia panggil mukmin. Mukmin ini ialah orang yang selari hatinya dengan lidahnya. Hatinya sebut amanna billah, kami beriman dengan Allah, lidahnya. Hati amanna billah, kami beriman dengan Allah Ta'ala. Munsajimah dia panggil. Selari. Hati dengan lidah selari. Orang kafir pun selari juga. Kita lawan Allah, kita tak percaya Allah. Hati perut pun macam tu juga, selari. Kalau orang beriman, selari amanna billah. Hati pun sebut amanna billah. Mana besok dia masuk syurga puas hati. Sebab apa hak dia sebut tu selari dengan hati dia. Puas hatilah boleh masuk syurga. Orang kafir pun selari juga. Kami kufur pada Allah. Lidah sebut. Hati pun lagu tu juga. Puas hati juga dia masuk neraka. Puas hati masuk neraka. Dulu lawan Nabi sisi tangan. Lah ni masuk neraka. Puas hati lah. Mukmin bergolok bergadai mempertahankan Nabi dan Rasul, masuk syurga puas hati. Tak puas hati mati tak pejam mata ni. Ni munafik. Dia play safe. Dia play safe. Dia ingat cara play safe tu dia selamat di dunia. Rupa-rupanya pergi akhirat tak selamat. Ni orang kata mati mata celik. Menyesal tak sudah ni. Jadi dua ni janganlah. Neraka kedua-dua. Jadilah mukmin. Mukmin. Apa makna kafir? Biar tahulah ke. Biar tahulah ke. Kafir asal dari perkataan kafir, kafara. Kafara sama dengan satara. Satara. Kafara ai satara. Makna dia tutup. Pasir duk tumpuk dekat tepi rumah kita tu, ambil kaimah tutup. Itu dipanggil satara. Kafara. Kafir orang yang cuba menutup akan kewujudan Allah yang wajib wujud. Itu makna kafir. Orang yang menutup akan kewujudan, orang yang cuba nak menutup akan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia panggil orang kafir. Satu lagi musyrik. Musyrik.
Musyrik ialah orang yang menjadikan partner kepada Allah Ta'ala. Allah yang Maha Esa, lalu dia bawa partner duduk sebelah Allah Ta'ala. Syarik, asal kata syarikat. Syarikat. Disebut syarikat, mesti banyak kongsi lah kat situ. 2-3 orang, baru dia panggil syarikah. Kalau seorang dia tak panggil syarik. Musyrik ni, orang yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Itu dia panggil musyrik. Dua tu sama, kafir dengan musyrik. Kafara ay satara. Satara, hak kita sebut bila kita sembahyang, kita letak benda kat situ. Sutra. 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 Asal kata itulah. Sutra. Ya. Ngaji bahasa Arab sikit. Biar balik puas hati. Kan? Lagu tu lah baca Quran. Semalam saya lepas balik kuliah maghrib kat sini, saya singgah Taman Nirwana, rumah Puan Mazidah, Hajah Mazidah. Kebetulan anak lelaki dia ada. Masuk minum teh-o, bincang pasal Quran. Anak dia tu Iskandar nama. Dan alhamdulillah pandai baca Quran. Dia punyai kawan-kawan dalam umur 30-an, dah jadi ayah orang. Kadang anak 2, anak 3 macam tu. Tapi tak boleh baca Quran. Ramai puan-puan. Orang yang tak boleh baca Quran ni ramai. Umur bayar 30, 35 sekarang ni. Nak mengaji malu. Nak mengaji malu. Hak masuk kelas hak mengaji Iqra tu umur 60 dah. Tu dia dah habis dah malu. Jadi hak 30-an ni dia rasa terpinggir. Mana grup 30-an Grup 60-an ramai, takkan aku nak join 60-an pula. Kalau nak join budak-budak tadika lagi teruk dia. Jadi dia berkumpul sama-sama dia. Asalnya 3 orang, sekarang dah jadi 12. Umur 3 bulan, ayah orang dah, tapi Iqra tak boleh baca. Berat ni. Masya Allah. Apa dia buat? Mula-mula dia panggil, marilah kita mengaji, aku ajarmu. Aku ajar Iqra kamu. Kata Iskandar, aku ajar Iqra dekat kamu. Kita start 3 orang. Tapi bila ajar Iqra, minggu depan tak hari dah. Dia rasa payah nak A, I, U, payah kau malu, kau tak menasabah, kau wallahualam. Tak hari. Dia kata tak jadi lagu ni. Gina hari semula kita buat menghafal. Kita menghafal lah, kalau tak boleh nak eja kat. Kita menghafal lah, menghafal je dengan buta begitulah kita menghafal. Puan-puan, mula hari dia setting untuk menghafal, tak baca lagi Iqra. Sekarang 20 orang tu sudah berada di surah, sudah habis dekat amma yatasaalun. Sudah boleh hafal semuanya. Kalau suruh eja memang tak boleh. Suruh hafal mantap. Saya terkejut dengar lagu tu. Biar betul kau Iskandar. Betul Ustaz, 3 orang dah. 3 orang dah boleh hafal. Habislah muqaddam tu dah habis dah.
boleh hafal. Ada lagu ni saya kata. Buta huruf tapi boleh hafal. Bukan seorang, 3 orang. Tengok. Ajaib kan? Ajaib saya kata. Atas kesungguhan. Saya tanya lagi. Macam mana dia punya usaha sampai boleh hafal? Dia kata, saya suruh anak-anak murid saya ni cari bacaan hak dia suka dalam YouTube ke apa, dia dengar, lepas tu dia hafal. Qul huwallahu hafal, siap berlagu. Sampai Ammar tu siap berlagu. Mula hari itulah baru mereka berani pergi ke masjid. Sudah confident. Dulu tak nak pergi masjid, tak confident. Malulah kau orang aku Quran tak pandai baca, Fatihah je boleh. Malu. Lah ni dia sampai awal masjid. Kalau boleh jadi tu imam pula. Saya kata apa dengan lagu? Siap dengar lagu. Saya kata nak kena buat juga lagu tu. Lepas tu saya tanya macam mana dia punya kesungguhan sampai boleh hafal macam tu. Dia kata ada anak murid saya tu, kata Iskandar, dia punya struggle nak Quran tu sebab zero kan. Dia punya struggle nak tu, dia letak earphone kat sini dengar Quran pagi sampai maghrib. Dia punya struggle. Dia kata hari ni ya kerja aku. Aku tak cakap dengan isteri aku hari ni kerja aku. Aku tak cakap sepatah dengan isteri aku. Dengar Quran pagi sampai ke petang. Sampai dia boleh hafal. Itulah kesungguhan mereka yang mahu ayat-ayat Allah berada dalam dada-dadanya. Kagum saya semalam. Ada kesungguhan. Ni orang kaya belaka ni. Orang hebat belaka. Cari duit pandai belaka ni. Duit tu puluh-puluh ribu. Jenis pandai cari duit. Cuma tak pandai baca Quran. Cuma apa? Ada satu pepatah Arab kan. Jangan tiru lagu tu. Jangan kamu jadi bangkai di malam hari, dan jangan kamu jadi kaldai di siang hari. Apa makna bangkai malam hari? Tidur setidurnya, tak ada tahajud 2 rakaat pun. Tidur mati. Subuh baru bangun. Tu kalau bangun. Kalau mak saya dia kata, mu tidur mapuh tak apa-apa. Tu bukan orang lagi, tu bangkai. Jangan jadi kaldai siang hari. Apa makna dia? Kaldai ni kat kerja, sebab kerja. Masuk Zuhur mana ada semayang. Masuk Asar mana ada semayang. Kerja. Asalkan nampak matahari, kerja. Tak semayang pun. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi bangkai di malam hari, jangan jadi kaldai di siang hari. Dengan maksud, jangan apabila orang tanya mengenai hal duniawi lalu kita boleh jawab semuanya, pandai menjawabnya, tapi bila tanya bab ukhrawi sepatah pun tak boleh jawab. Jangan jadi macam tu. Atas kesedaran itulah mereka memupuk cinta Quran. Alhamdulillah. Tu dia kata nak jumpa ustaz pula. Nak bagi tadabbur. Dah hafal dah. Surah Al-Mulk dah hafal dah. Surah Sejadah hafal dah. Hebat sungguh. Tapi kalau suruh tulis tak erti. Suruh heja tak tahu. Pelik kan? Pelik. Lepas tu dia mari satu ayat.
Allah utuskan seorang rasul yang ummi untuk mengajar manusia membaca. Boleh sebenarnya Ustaz. Boleh. Walaupun tak pandai membaca, tak pandai menulis, untuk hafal boleh. Mana contoh? Tu Rasulullah dia ummi dia tu. Tapi apa dia tak baca dari ayat-ayat Quran? Dia buat siap dengan dalil. Baik, kembali kepada ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah. Sebahagian mereka ada yang dapat hidayah dari Allah Ta'ala, wa minhum man haqqat alaihi dalalah, dan sebahagian dan di antara mereka ada orang yang berhak ke atasnya sesat. Tengok, man haqqat, ada orang yang berhak untuk dapat sesat. Kenapa? Ketika baca Quran dia tutup telinga. Ketika Nabi baca Quran dia tutup telinga. Ketika Nabi mari datang nak baca Quran, dia duduk menyanyi, buat bising, tenggelam suara Quran, timbul suara nyanyi. Lepas tu Nabi mari nak ajar, dia halau Nabi. Nabi mari lagi nak ajar, dia nak pukul Nabi, sampai tahap nak bunuh Nabi. Maka berhaklah dia dapat azab. Haqqat alaihi dalalah, memang munasabahlah sesat sebab perangai lagu tu. Bukan Allah sengaja ikut sembrono dia mu kafir, mu beriman. Dah, haqqat alaihi dalal, sebab mu pilih ke situ. Aku tu dah rasul, dia mari datang pada mu nak ajar pada mu halau pula dia. Siap mu gali lubang lagi depan rumahmu tu, suruh dia jatuh. Apa hal ni? Haqqat alaihi dalalah, berhaklah kamu jadi sesat sebab perangaimu lagu tu. Haqqat alaihi dalalah fasiru fil ardi, maka hendaklah kamu berjalan di muka bumi. Fanzuru, maka lalu perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimanakah akibat orang-orang yang pernah mendustakan rasul-rasul. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu di muka bumi, bermusafirlah. Jangan duduk setempat je, carilah masa untuk berjalan. Fasiru fil ardi. Duduk tamak Bukit Teratai juga tak keluar-keluar, tak ada pergi mana. Berjalanlah. Fasiru fil ardi. Lepas tu lihatlah, fanzuru, perhati keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu orang-orang Quraisy dari Mekah dia ke Yaman, dari Mekah dia ke Syam, jadi perjalanan jauh. Kiri kanan dia tu, tangan dia berjalan tu, dia nampaklah kesan-kesan kaum Ad, kaum Samud, runtuhan-runtuhan bangunan kiri kanan. Tentu kalau dia hati jenis lembut, dia ambil lah perhatian tu. Inilah tempat Ad dulu, zaman Nabi apa dulu, inilah derhaka pada Rasul, lagu ni jadi ditimbus, digegarkan. Sepatut lagu tu ni dak watak reti pekak badak walaupun ada bukti-bukti di kiri kanan. Tu tujuan berjalan. Tujuan berjalan, masuk bandar orang, tengok pengurusan bandar orang, kampung orang, masuk felda, bersihnya rumah-rumah mereka, cantiknya, nyamannya. Lalu balik rumah kita ada serabut perutnya, tak serabut lama macam mana ya. Tak urus dengan betul.
Itu jadi inspirasi. Kena tiru kena tanam banyak bunga, pergi Turki bunga-bunga tulip, Malaysia tanam tulip tak hidup-hidup. Tu tujuan siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Cuba cari surah Jumu'ah ayat 2. Surah Jumu'ah muka surat 553. Surah Jumu'ah ayat 2 ya. Muka surat 553. Payahnya belajar lagu tu Tapi bila dapat tu dia lekat dalam dada tak payah cari dah lah, dia mari sendiri dah. Dia mari dah. Ni masih lagi beriman kepada Rasul beriman kepada Rasul. Jumpa ayat 2 Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu ayat tu, surah Jumaat ayat 2. Hari ni pula hari Jumaat. Senang nak ingat. Senang nak ingat. Surah 62 ayat 2. Surah Jumaat. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kaum mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatihi, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, serta mengajar mereka kitab Allah iaitu Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu berada dalam kesesatan yang nyata. Huwa itu Allah. Huwallazi, dialah Tuhan yang, huwallazi, dialah Tuhan yang ba'asa, yang utuskan, yang telah utuskan, ba'asa, Rasul, ba'asa fil ummiyina rasulan, dalam kaum yang tak pandai menulis, tak pandai membaca, dia utus seorang Rasul. Dialah yang utus Nabi Muhammad tu, dialah yang utus kepada masyarakat yang buta huruf tu. Allah lah utuskan Rasulan minhum, Rasul tu pula dari kalangan mereka. Bangsa tu bangsa Arab, Rasul tu pula orang Arab juga. Hari-hari cakap Arab, Rasul yang datang tu pun cakap Arab juga. Minhum, Rasulan minhum, Rasul dari kalangan mereka. Ada dua makna tu, kalangan mereka. Makna pertama tadi, dia masyarakat orang Arab. Rasul nak datang pun Arab juga, dari kalangan kamu. Itu makna pertama. Makna kedua, orang. Mu orang. Rasul nak datang pun orang juga, bukan malaikat, orang. Rasul tu makan nasi, tidur, kahwin, ada anak, pergi kedai, pergi pasar, penat, letih, ngantuk. Orang. Mu apa orang juga. Minhum. Bila orang sama orang, boleh jadi kuduah. Kuduah tu boleh follow.
Kalau Rasul kata puasalah, lagu mana puasa wahai Rasul? Mula subuh tu kan sampai maghrib tak boleh makan. Oh, tak boleh minum? Tak boleh minum. Baiklah kalau itu arahan. Sebab dia tengok Rasul pun lagu tu juga boleh tak makan pagi sampai petang. Apa kata kalau Rasul tu malaikat? Dia makan ke tak makan malaikat? Tak makan. Lepas tu dia bagi satu arahan, hendaklah kamu berpuasa 3 hari 3 malam berturut-turut, setiap air tak boleh minum. Nak kata apa? Kita pun buat alasan, tak apa dah, mu malaikat tak makan tak minum, kami kuih luar banyak dah nak makan tu. Tu kami jadi alasan. Jadi Rasul kena dari kalangan kamu orang, Rasul pun orang juga. Tu dari sudut yang luas lah. Dua makna. Minhum. Itu mana minhum? Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Apa tugas Rasul? Yatlu alaihim ayatihi. Tugas Rasul ialah tolong baca. Yatlu, tala, yatlu, tilawah. Yatlu. Tala yatlu tilawah. Telah membaca, sedang membaca bacaan. Tilawah. Tilawatul Quran, peringkat kebangsaan. Yatlu, bila sebut baca ni lidah bergerak. Tu panggil baca. Yatlu alaihim, tugas Rasulullah membaca ke atas mereka ayatihi, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat pula ada 3. Maksud ayat ayatihi. 1 ayat Quran, 2 ayat Al-Kaun, 3 mukjizat. Ayatihi, yatlu alaihim ayatih, membaca ayat-ayatnya. Rasul datang baca kepada mereka ayat-ayat Quran, wahyu hak turun itulah. Baca ayat Quran. Rasul datang memberitahu tanda kebesaran alam ni, hak Allah cipta. Al-Kaun, ciptaan ataupun alam. Bukit, bukau, gunung, ganang, langit, matahari, bulan, bintang, itu dia panggil Al-Kaun. Itulah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ayat ni maknanya tanda. Tanda-tanda kebesaran, iaitu ayat Quran. Ayat Al-Kaun, kaun makna dia ciptaan Tuhan, alam lah. Tengok bukit, cantiknya bukit, siapa buat? Allah Ta'ala. Tengok langit, awan macam kapet, siapa lukis tu? Allah Ta'ala. Itu cara baca dia lah. Bagi dekat ahli sains, lagi dalam dia baca. Bagi kat kita kat, Allah comelnya macam kapet. Itu je lah. Bagi dekat ahli dia, ni nama apa? Columbus. Ni apa? Macam-macam nama. Kalau bagi kat dia. Bagi kat saya kat, saya kata comelnya. Bagi kat orang ahli, dia siap letak nama. Mukjizat. Mukjizat juga ayat. Tanda kebesaran Allah Ta'ala. Mukjizat kepada Rasul dia itulah. Mukjizat. Ada 3 makna. Bila baca Quran, jumpa perkataan ayatihi, makna dia ada 3.
Tugas mulia ni tuan-tuan, puan-puan, yatlu alaihim ayatihi. Siapa dalam ramai-ramai kita ni dekat rumah dia budak-budak mari mengaji? Besar tu kerja tu. Hebat tu kerja tu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang belajar Quran lepas tu dia mengajar pula Quran. Tu pekerjaan sebaik-baik pekerjaan. Kita jauh beza cara fikir. Sebaik-baik pekerjaan apa? Pilot. Tu kita fikir. Quran tak fikir lagu tu. Sebaik-baik pekerjaan ialah ajar Quran. Satu kampung kalau tak ada orang ajar Quran, buta huruf macam tak adil lah. Baca Iqra pun tak erti. Mari orang nak ajar Allah, Iqra ajar ke aku umur 30 dah ni untuk budak-budak. Elah. Dia je lagu tu, dia je lagu tu. Yatlu, tu mulia kerja tu. Saya terhutang budi dengan ayahanda sampai hari ni. Dah sampai mati insya-Allah. Kerja dia ajar Quran. Tak kira budak kecil, budak besar, dewasa, orang tua, mari belaka kat rumah. Ada pagi, ada tengah hari, ada malam. Mak saya sendiri mengaji dengan ayah. Ayah saya tak adalah orang paling garang dalam kampung. Nak cari senyum sikit tu payah. Tak jumpa kadang-kadang cari senyum dia tu. Backing. Salah baca Quran, bom. Menangis kita, lari duduk bawah rumah. Tu, menangis bawah rumah. Lepas tu tak naik-naik. Esok mengajuk lagi, duduk bawah rumah. Zohor tahu sepatut mengaji kan, duduk bawah rumah, duduk sebelah kayu api, sembunyi. Orang mari belaka, duduk mengaji, bising kat atas, kita duduk sebelah kayu api. Duduklah situ, tak makan nasi dah hari ni, ikut mu lah. Dia kata gitu. Tak makan nasi dah mu hari ni, aku tak akan bagi nasi walau sebutir. Bila kena kata tak boleh makan nasi ke naik baca lah. Backingnya kan? Sampai orang tua yang mengaji pun semacam putus asa, sebab dia punya tajwid dia nak jaga betul-betul. Selagi tak betul tajwid, lagi itulah tak ubah muka surat. Sampai mak saya tegur, Allah payahnya nak alih mengaji dengan ayahmu, kesian orang tua. Tapi itulah dia punya trend dia kan. Yatlu alaihim ayatihi. Ini kerja mulia. Wa yuzakkihim. Tugas Nabi, tugas Rasul yang kedua Wa yuzakkihim. Tugas Rasul yang kedua ialah membersihkan mereka dari syirik. Yuzakkihim. Tazkiyatun nafsi lah kita sebut kan. Ada buku nama dia Tazkiyatun Nafsi, bersih jiwa. Yuzakkihim. Dan menyucikan mereka. Nyuci sini memang nyuci hatilah. Lalu ulama buat kesimpulan, untuk bersihkan jiwa, bersihkan hati, kena baca Quran banyak. Tu poin dia. Quran jangan tinggal. Tiap-tiap hari ada baca. Kena buat jadual. Jangan kata lagu ni, ada masa kita baca lah tu. Jangan kata lagu tu. Memang tak terbacanya sebab tak ada masa. Setting masa siap-siap. Mesti baca. Kalau nak apps pun boleh saya bagi apps.
untuk konsisten dalam membaca. Apps tu nama dia Quranly, Quran, Quran LY. Apps ni dipopularkan oleh Mufti Menk, Quranly. Nanti balik download lah Quranly dalam telefon tu. Dia siap tulis hasanat. Satu ayat tu kadang-kadang ada 440 hasanat. Kita baca satu ayat tu 440. Baca lagi ke depan 550 hasanat. Sebaris tu kita dapat 550 hasanat. Baca ke depan lagi, dia tulis situ, kita akan dapat 800 hasanat. Lepas tu kita baca habis satu muka surat, dia totalkan hasanat tu. Tengok-tengok 5.5k hasanat pagi ni. 5.5k kebajikan dah hari ni. Selama ni kita duk guna apps untuk fit badan. Kan? Berapa kalori kena habis hari ni? Ni dua-dua ada. Hak kalori pun ada, hak ni pun ada juga. Dua-dua apps ada. Saya tiap-tiap pagi 5 km. Pagi ni tak berjalan. Kalori berapa ratus tahu? 300 ke begitu. Pusing taman kat Bukit Antarabangsa tu. Habis pusing taman, singgah kafe makan nasi lemak pula. Sarapan. Tak dibakar ni kita tambah pula. Lagu tu lah. Kalau bakar saja tak pernah lah kan. Lalu orang pun tegur, macam mana ustaz jogging makan nasi lemak. Lepas tu saya pun jawab, dah tak sarapan, lapar perut, sarapan juga. Nasi lemak bukan tiap-tiap hari, ni pagi ni je nasi lemak, esok dicanai pula. Dicanai pula. Kena ada sarapan, mana tak boleh ada, nanti capek. Dua-dua app ada, Quran ada, Fit tu pun ada juga, seiring. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Caranya membanyak baca Quran, Quran. Hasanat bertambah setiap hari, bertambah hasanat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba, tugas Rasul lagi ialah mengajar mereka Al-Quran. Tak diajar baca, ni ajarlah kandungan, apa hukum hakam lah, semua dalam isi kandungan Quran tu. Wal hikmata tu ada ulama terjemahkan sunnah Nabi. Ajar Quran, ajar sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu, mereka meskipun mereka adalah sebelum benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Sebelum datang Nabi juga, haranya hidup. Kalau tak ada Nabi, dia sesat ke situ lah. Nasib baik ada Nabi, lepas tu ikut pula. Ada juga datang Nabi lawan, itu berhaklah dapat azab. Macam mana? Fi dhalalim wa in kanu, kalau tidak tak datang Rasul, sesatlah sampai ke bila. Wa in kanu, meskipun adalah mereka sebelum ni dalam keadaan sesat yang nyata, nasib baiklah datang Rasul. Kalau tak datang kat sesat situlah jawab dia. Dhalalim mubin, sesat yang nyata tu apa makna? Mubin. Saya buat contoh dah dalam kuliah Maghrib, tapi kita buat contoh lagi dalam kuliah Duha ni. Dhalalim mubin, sesat cannot brain. Tu sesat, memang sesat teruk. Budak-budak lah ni teruk, dia kata sesat teruk ni.
Kenapa nampak tak boleh nak berjalan? Aduh, letih teruk. Dia kata letih teruk. Mubin. Cannot brain. Macam mana sesat cannot brain? Orang Quraisy dulu bila nak musafir jauh, musafir perdagangan, bawa barang semua dengan unta tu, dia tak lupa dengan Tuhan dia. Siap bawa Tuhan. Tuhan tu dari kurma. Topok-topok jadi kepala, topok-topok jadi body, tangan, kaki, lepas tu pakat usung. Pakat usung Tuhan dia. Semoga perjalanan kita selamat lagi berkat sebab bersama kita ada Tuhan. Tu kepercayaan dia kan. Pergi jauh, terlencung jalan. Jalan mana kita masuk ni? Sesak dah kita ni. Tak jumpa punca dah. Habis bekalan. Daging hak bawa habis, roti hak bawa habis, air hak bawa habis. Sudah, kita nak makan apa lagu ni? Dia pun silau dekat Tuhan dia. Tu Tuhan kita. Dia pakat cobek sikit seorang, konyak. Itu dia panggil dalalim mubin, sesat cannot brain. Aduh, kepatut dia kata Tuhan dia makan pula dah. Hari itu hari permulaan perjalanan. Dia kata inilah Tuhan kita yang akan beri keselamatan untuk kita. Hari ini dengan Tuhan selamat. Dia makan. Itu dipanggil dalalim mubin. Kalau tak mari Rasul, lagu tu. Syukur pada Allah datang Rasul. 2 ayat pagi ni kan. Dia susunan kitab lagu tu. Dia sebenarnya asalnya ayat Quran lah. Baik, itu nombor 3. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah telah utuskan Rasul-Rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan untuk mengajar manusia supaya kenal Allah, memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal usul mereka, ke mana mereka akan kembali. Kita ni dari mana mahu ke mana? Dari mana mahu ke mana? Ada orang Muslim dia lontar soalan ni kepada non-Muslim. Aku nak tanya kau sepatah, kita ni dari mana mahu ke mana? Nak jawab lagu mana? Dari Taman Bukit Teratai ke UK Perdana, begitu? Tak. Dari Allah menuju Allah. Itu jawapan dia. Terpegun kawan tu. Ya, dari Allah menuju Allah. Kita balik kepada Allah. Ringkas cerita kawan tu masuk Islam. Singkat aja. Dari mana hendak ke mana? Tak payah dakwah kan? Senang ke? Bagi Allah yang bukakan hidayah, cepat dia menerima. Saya juga beriman bahawa Rasul terakhir dari kalangan Rasul-Rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad. Dia adalah Rasul yang last. Tak ada lagi dah Rasul lepas ni. Kalau mengaku Rasul tu ketuk kepala. Rasul. Nama apa? Qahar. Pandai baca Quran? Tak pandai. Rasul ku mana? Ada mukjizat? Lagi tak ada. Lagu tu ya. Nak menafikan. Nombor 4, sambung bulan hadapan. Ingatlah ayat tu. Ingatlah. Balik hafal nanti. Paling canggih. Siap nama surah, nombor ayat. Allah ni utuskan kat kita Rasul, tugas dia untuk ajar Quran, baca Quran. Ya ke? Ayat mana? Tu surah Jumaat. Surah 62 ayat 2. Zakir naik selalu. Ingat lah. Ingat. Sikit-sikit hari ni 2. Bulan depan 2. Okey, setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih atas tumpuan. Lagu tu lah special kuliah duha lagu tu lah. Dia menulis satu-satu.
Kuliah maghrib tak lagu tu. Jauh nah beza kuliah maghrib. Buku pun tak ada. Buku saya bawa buku. Hari ni ada belaka tu buku tu. Kalau tak ada buku Quran atas meja. Tu lebih solat duha, tu lebih kuliah duha. Okey, setakat tu untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, rezekikan kepada kami kefahaman para nabi. Wazidna ilma, ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan rezekikan kepada kami faham. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang benar itu benar dan rezekikan kepada kami menegak kebenaran. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang batil itu batil dan rezekikan kepada kami menolak kebatilan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.